ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. وأول وقت الظهر إذا زال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل استواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة. وآخره غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس. وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر. وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر أرضا. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. وآخره طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في كتر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد. Baik. Babus salah. Kata musannif rahimahullah, as-salawatul maktubatu khamsun. Jadi solat-solat fardu tu, yakni solat-solat yang difardukan itu lima waktu. Dan sebelum musannif rahimahullah disebutkan waktu-waktu solat, musannif sebut dulu berkenaan orang yang mentakdimkan waktu solat daripada waktu dia dan mentakhirkan waktu solat daripada waktunya. Wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kaba'ir. Dan mentakdimkan solat, ni waktu tak masuk lagi tapi dia solat dah. Artinya solat sebelum waktu. Wa ta'khiruha an waqtiha, dan mentakhirkan solat daripada waktu dia. Dah habis waktu baru solat. Bighairi udhrin, dengan ketiadaan uzur. Dengan ketiadaan uzur, mentakhirkan dengan ketiadaan uzur. Itu adalah daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Uzur dia kita kembali semula yang kita mengaji hari itu, a'dzarus solah dalam Safinatun Najah disebut dua, isnan. An-naum wa nisyan. Lepas tu ada lagi al-ikrah dan juga al-jama'. Ikrah dan juga jama'. Itu termasuk dalam uzur. Tapi dalam Safinatun Najah disebut dua, iaitu an-naum dan juga an-nisyan. Dan berkenaan an-naum dan juga nisyan, kita ulang sedikit. Ada beberapa keadaan naum dan juga nisyan. A'dzarus solah sama ada naum ataupun nisyan. Kedua-duanya ada dua keadaan. A'dzarus solah yang disebut dalam Safinatun Najah itu sama ada an-naum dan juga an-nisyan. Sama ada tidur ataupun lupa. Dan an-naum terbahagi kepada dua keadaan, sama ada dia naum qabla al-waqt ataupun naum fil waqt. Sama ada dia ni apa ni, sebelum ni kita sebut ba'da dukhulil waqt. Tidur sebelum qabla dukhulil waqt. Hasan. Dan tidur selepas masuk waktu. Dan selepas masuk waktu ni ada dua keadaan. Selepas masuk waktu ada dua keadaan. Maksudnya dalam syarah pun ada dekat al-bayan wa ta'rif pun ada sebut. Boleh tengok di situ. Jadi yang pertama, yazunnu annahu yastayqidu qabla dhiqil waqt.
summa la yastayqidhu illa ba'da diqihi. Yang kedua, yadhunnu annahu la yastayqidhu illa ba'da al-waqt ataupun ba'da diqil waqt. Jadi dua keadaan berkenaan dengan naum. Ada dua keadaan, sama ada tidur dia tu sebelum masuk waktu ataupun tidur dia selepas masuk waktu. Ni uzur solat yang pertama. Kita mengaji itu dalam Safinatun Najah. Maknanya dia tidak berdosa disebabkan mentakhirkan solat tersebut. Dia solat luar waktu tapi dia tidak berdosa. Jadi uzur ni dia menolak daripada seorang tu dikira sebagai seorang yang berdosa disebabkan solat di luar waktu. Jadi ba'da dukhulil waqt ada dua keadaan. Sama ada dia tidak tu, dia sangka dia akan bangun sebelum sempit waktu ataupun sebelum keluar waktu. Tapi dia tak bangun kecuali selepas keluar waktu ataupun selepas sempitnya waktu untuk lakukan semua solat tu dalam waktu. Dan yang kedua, dia tidak dan dia sangka, dia tahu kalau dia tidak ni, dia tak bangun kecuali selepas ba'dal waqt, selepas keluar waktu. Ataupun kalau dia bangun, waktu yang ada tidak cukup untuk dilakukan, laksanakan semua solat dalam waktu tersebut. Mesti akan sebahagiannya di luar waktu. Jadi ada dua keadaan. Baik. Jadi secara tafsirnya ada tiga lah. Sebab dukhulul waqt satu, ba'da dukhulil waqt ada dua surah dia. Jadi kalau naum qabla dukhulil waqt la ya'sam, dia tidak berdosa. Kemudian la yajibu alaihil qada fauran, dia tidak wajib qada segera. Qada kena qada tapi tak wajib segera. Tidak selepas masuk waktu. Dia sangka dia akan bangun sebelum keluar waktu, tapi dia tak bangun kecuali selepas keluar waktu. Ini pun sama, la ya'sam. Dan la yajibul qada fauran. Yang ketiga, tidak selepas waktu, selepas masuk waktu, dan dia sangka kalau dia tidak ni dia akan bangun selepas keluar waktu, tapi dia tidak juga, dia ni berdosa. Ya'samu binaumihi wa bi ikhraji shalah an waqtihi wa bi ikhraji shalah anil waqt. Yajibul qada fauran. Jadi orang ni dia berdosa dengan sebab tidur dia, dan juga dia berdosa dengan sebab keluarkan solat tu daripada waktu. Ada dua dosa dia. Bila dia sangka, dia tahu dah kalau dia tidak ni dia akan bangun luar waktu, ataupun dia bangun tu masa dia tak cukup untuk solat keseluruhan solat tu dalam waktu, jadi dia tidak tu berdosa dah. Dosa pertama yang disebabkan tidak, dan yang kedua disebabkan keluarkan solat daripada waktu dia, dan dia kena qada secara segera. Misian terbagi juga kepada dua. Terlupa dengan sebab sebab yang ghair manhi.
Baik. Jadi an-nisyan, uzur solat yang kedua iaitu terlupa. Jadi terlupa ni, masalah Sayyidina Muhammad, sama ada terlupa disebabkan, bukan disebabkan perkara-perkara yang ditegah. Contohnya dia lupa sebab mutalaah kitab. Tengah duk mutalaah kitab, asyik sangat, tak sedar. Lazat sangat duk baca, duk mutalaah, duk mengaji, sampai keluar waktu. Okey. Maknanya dia terlupa tu bukan disebabkan perkara-perkara yang agama tegah. Ataupun tolong mak ayah dia, tolong duk angkat barang dan sebagainya. Tak teringat kata, tak perasan kata, lewat dah. Masa duk berlalu, dah berjam-jam dah. Tengok-tengok masuk waktu yang kedua. Waktu yang pertama tak sembahyang lagi. Zuhur tak sembahyang lagi. Tengok masuk waktu asar dah. Jadi waktu ni dia tidak berdosa. La ya'sam. La ya'sam, qada kena tak? Qada kena qada, tapi tidak wajib qada segera. La yajibu alaihi al-qada fauran. Masalah yang kedua, dia terlupa disebabkan perkara-perkara yang dilarang. Sama ada perkara yang dilarang tu perkara yang haram, ataupun perkara yang dilarang tu perkara yang makruh. Perkara yang haram tu larangan tahrim seperti dia main judi, main qimar, ataupun benda-benda lain lah. Ataupun larangan tersebut makruh seperti main syatranj, chess. Dalam mazhab kita makruh. Jadi dia main benda tu sampai keluar waktu. Jadi yang ni ya'sam, lepas tu yajibu alaihi al-qada fauran. Yajibu alaihi al-qada fauran. Bismillah. Ya, benar. Jadi selepas tu dia cakap berkenaan dengan mentakdimkan waktu dan mentakhirkan waktu, mentakdimkan solat daripada atas waktu dan mentakhirkan solat daripada waktu dengan ketiadaan uzur. Lepas tu kita dah bahaskan berkaitan dengan uzur. Itu adalah daripada kabair. Mentakdim dan takhir itu adalah daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Kemudian barulah dia masuk tentang waktu solat. Dia masuk berkenaan dengan waktu solat. Jadi sebelum kita masuk kepada waktu solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita takrifkan dulu apa itu solat. Jadi as-solah pada lughah dengan makna ad-du'a. As-solah pada lughah dengan makna ad-du'a. Adapun pada syarak, lughatan ad-du'a. Ada yang kata ad-du'a mutlaqan, ada yang kata ad-du'a bi khair. Khilaflah situ. Ada kata doa as-solah semata-mata doa. Lughatan ad-du'a mutlaqan. Aqila bi khair. Maknanya doa dengan kebaikan. Maknanya kalau doa dengan kebaikan digunakan solah. Kejahatan tak digunakan dengan solah. Ni pada lughah.
Baik. Adapun pada syarak, solah adalah apa dia? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ghaliban. Setengahnya bisyara'ita makhsusatin. Baik. Solah pada syarak iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ghaliban. Ghalibnya macam itulah. Ghalibnya ada ada akwal dan perbuatan. Tapi ada yang ghairul ghalib, orang yang tidak ada, orang yang bisu. Dia datangkan ghalib tu nak keluarkan orang yang akhras, orang yang bisu. Jadi dia tak ada akwal. Bismillah. Jadi akwal di sini isyarat kepada rukun qauli dan af'al isyarat kepada rukun fi'li. Berapa rukun qauli? 5. Apa dia? Takbiratul ihram, betul? Al-Fatihah 3. Apa dia? Sana? Tasyahud. Tasyahud atau 4. Salah ala Nabi. Betul? Assalam. Ataupun taslim. Jadi ini 5 ni nama dia disebut sebagai rukun qauli. Rukun qauli. Dan rukun qauli ini wajib kita perdengarkan di telinga kita. Apa yang kita baca rukun qauli ni 5 ni mesti dengar. Kalau tak dengar tak sah. Kalau tak dengar tidak sah. Jadi kena ulang balik lah, kena baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tu slow. Sampai dia sendiri tak dengar. Jadi kena ulang balik. Sebab tidak dikira. Ini takbiratul ihram Allahu akbar. Dia nak slow ke? Allahu akbar tu slow ke? Pastikan telinga dia ada dengar. At-tasyahud, as-salah ala nabi dan juga assalam. Jadi ini rukun qauli. Kemudian rukun fi'li ada 8. Sebab rukun semua 13, jadi ini 5, baki lagi rukun fi'li. Baik, yang berbaki rukun fi'li. Rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Semua tu masuk dalam rukun fi'li i'tidal. Kita tulis dah. Okey. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kita akan masuk. Sebab bab rukun ni lambat lagi. Jadi ini pembahagian rukun kepada 2, iaitu rukun qauli dan juga rukun fi'li. Jadi sebelum ni yang nak cakap ada yang dia bahagikan kepada 4, iaitu rukun apa? Apa 2 lagi? Qauli, fi'li, qalbi, maknawi. Qalbi iaitu niat, lepas tu maknawi. Kalau sini niat masuk dalam fi'li. Tapi ada yang membahagikan kepada 4, iaitu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi iaitu niat dan rukun rukun maknawi tertib. Jadi rukun fi'li dah ada 6 je lah. 5, 6, lepas tu 2 tu. Semua sekali 13. Kalau kita masukkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kira 17, sebab dia kira sekali tumakninah. Jadi dalam rukun-rukun ni ada 4 tempat yang kena ada tumakninah, iaitu pada ketika rukuk, pada i'tidal, pada ketika sujud dan juga duduk antara 2 sujud. Jadi ada 4 tempat ni mesti ada tumakninah. Jadi ada yang menjadikan keempat-empat tumakninah ni sebagai rukun. Jadi 13 campur 4
jadilah 17. Dan ada yang memasukkan niat keluar daripada solat, 18. Ada yang kira khusyuk, ada yang kira musalli tu. Jadi itulah dia jadi perbezaan mengira rukun. Nanti kita akan sebut nanti apa yang berkaitan dengan solat yang kita dah sebut dah itu. Wassalamualaikum. Cuma sekarang ni kita nak sebut dulu berkenaan dengan waktu solat. Jadi waktu solat seperti mana kita sebut sebelum ni, kita bagikan kepada dua, ada awqat kulliyah, ada awqat juz'iyah. Ada awqat kulliyah dan juga ada awqat juz'iyah. Apa yang nak disebut dalam ni iaitu awqat kulliyah, iaitu waktu awal dan juga waktu akhir. Jadi ada 5 waktu lah solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan juga Subuh. Jadi kata musannif rahimahullah, wa awwalu waqtil asri idza zalatis syamsu wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Awal waktu Zuhur, dimulakan waktu Zuhur sebab waktu Zuhur, yakni solat Zuhur merupakan solat yang pertama-tama sekali Zuhur. Lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas Nabi dapat kewajipan solat tu pada peristiwa Mi'raj. Kita sekarang ni di bulan dia lah, insya-Allah. Kembalikan buat ni nanti. Dengar nanti daripada Ustaz Iqbal forum. Okey, nanti Nabi dah Mi'raj dan dapat kewajipan solat 5 waktu tu. Dapat kewajipan solat 5 waktu tu, lepas tu turun pagi tu tak sembahyang lagi. Maknanya dapat kewajipan tapi Jibril tak main ajak lagi. Lepas tu waktu Zuhur tu lah baru solat. Jadi solat Zuhur ni iaitu solat yang pertama-tama sekali Zuhur. Itu selepas diwajibkan tu. Jadi dimulakan waktu Zuhur. Jadi bila masuk awal waktu Zuhur ni? Idza zalatis syams. Yang ni apabila apa dia zawal? Tergelincir matahari. Jadi seperti mana yang kita buat sebelum ni. Ni kita ada syakhis ataupun amud. Jadi bila matahari duduk di matahari dia, sini kita kata masyrik, tempat terbit matahari, dan di sini sebelah maghrib, tempat terbenam matahari. Jadi matahari dia akan naik kat sini, dia akan naik sampailah di atas. Ni waktu istiwa. Waktu yang diharamkan solat. Nanti kita akan tengok ada 5 waktu yang diharamkan solat. Salah satunya ketika istiwa, iaitu matahari duduk di tengah langit. Duduk di tengah langit. Okey. Bila dia akan ke sebelah maghrib, dia akan ke sebelah maghrib, sebelah penjatuh. Bila dia tergelincir, jadi di tengah-tengah kan, dia tergelincir dah berjalan dah ke arah maghrib, maka waktu itulah masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur dengan zawalu syams. Wa awwalu waqti zuhri idza zalatis syamsu. Wa awwalu waqti zuhri idza zalatis syamsu, apabila tergelincir matahari. Bila matahari dah tergelincir ke arah maghrib, dia mula dah pergi ke arah maghrib, masuk dah sikit ke belah sini, maka waktu tu masuklah waktu Zuhur. Jadi waktu matahari naik ke arah masyrik ni, maka bayang ada sini, dan dia akan semakin azil makin yankus. Dia akan semakin pendek. Dia akan semakin pendek, dan matahari ni akan semakin naik sampai dia duduk atas ni. Waktu tu tidak ada lagi bayang. Pada setengah tempat
Tak ada apa ni, kebanyakan tempat tak ada bayang, tapi ada tempat yang ada bayang sikit. Tu ni. Dia ada juga bayang sikit. Dia duduk atas dah, tengah-tengah dah. Matahari ni wasatu sama' dah. Tapi ada juga bayang sikit. Bayang ni tak dikira. Dinamakan sebagai zillu al-istiwa. Disebut sebagai zil istiwa. Jadi kita akan tengoklah. Dia sebut nanti. Jadi bila tergelincir je, tadi matahari naik sini, naik. Dan apa ni, zil, bayang ni asalnya panjang, dia makin pendek, makin pendek sampai matahari duduk di tengah langit, maka tidak ada bayang lagi, cuma ada di setengah tempat ada sikit bayang, dan bayang tu tidak dikira. Dia tak hilang habis, tapi ada juga sikit. Okey. Kemudian bila tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Jadi bila tergelincir matahari, bayang akan memanjang ke arah sini pula. Jadi kita boleh tahu bila bayang kita ni makin panjang, maka waktu tu sekarang ni dah masuk waktu zuhur. Dia akan memanjang, yang ni akan turun. Yang ni pula akan semakin panjang. Maka bila bayang ni semakin panjang dan bayang ni sama dengan syakhis ni, sama dengan amud batang kayu ni, kita kata bagi contoh, bila dia sama panjang, kita katalah batang kayu ni berapa? Kita buat ni, kita katalah 5 cm. Jadi bayang kat sini 5 cm. Bayang ni pun 5 cm. Tanpa kita kira bayang ni. Zilul istiwa ni jangan kira. Kalau dah kata zilul istiwa ni 1 cm, maka sini jadi 6 cm. Maknanya 5 cm sama dengan syakhis, 1 cm tak dikira. Maka bila dah sama dah bayang ni dengan batang kayu ni, maka waktu tu habislah waktu zuhur dan masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Apabila jadi bayang tiap-tiap sesuatu tu, kat sini kita buat syakhis ni seumpama dia, mislahu ghair zilil istiwa, selain daripada zilil istiwa. Zilil istiwa ni tak dikira. Ni faham kan? Okey. Idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ghaira zilil istiwa. Jadi zil istiwa ni tidak dikira. Ghair zil istiwa. Setengah ada yang takbir dengan ba'da zil istiwa. Maknanya nak bayang yang selepas zil istiwa tu. Tak mau kira yang ni. Sebab setengah tempat ada, dia tak hilang. Ada juga bayang sedikit. Jadi bayang ni tidak dikira. Wujuduhu kal adam. Jadi kalau bayang ni masih 4 cm, sini ada zil istiwa ni 1 cm, lepas tu bayang kat sini baru 4 cm. Baru 5 cm, tak sampai 6 cm lagi. Maknanya waktu zuhur masih belum keluar. Sebab 5 cm ni termasuk satu ni. Dia mesti kena 6 cm lebih satu. Boleh faham? Ya. Jadi bila keluar waktu, bila masuk habis waktu zuhur, waktu tu jugalah masuknya waktu asar. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Wa zada adna ziyadah. Itu nak taudih aja. Okey. Jadi apa ni, bila keluar waktu zuhur, masuklah waktu asar. Dengan masuknya waktu asar tu, habislah waktu zuhur. Ni waktu akhir waktu zuhur dan awal waktu asar. Idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada adna ziyadah. Dan dia bertambah sekurang-kurang pertambahan. Itu sekadar nak taudih, nak berjelas. Akhirnya bila? Wa akhiruhu ghurubu syams. Wa akhiruhu, jadi apa ni, matahari ni dia jalan sini sampai kat bawah ni dia dah terbenam
maka waktu itulah waktu maghrib. Waktu inilah waktu akhir waktu zuhur, waktu asar dan juga awal waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syams. Akhir waktu asar ghurubus syams, iaitu terbenam matahari. Lepas tu dia masuk wa awwalu waqtil maghribi, dan awal waktu maghrib ghurub kursi syams. Syams tu lah ghurub dia, sama lah yang tadi pun. Ghurub kursi syams, terbenamnya matahari ini. Masuk waktu maghrib, habis waktu asar dan juga terbenam masuk waktu maghrib. Kemudian bila habis waktu maghrib ni, wa akhiruhu alal mukhtar. Kenapa dia cakap alal mukhtar? Sebab apa yang nak disebut di sini merupakan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Apa yang disebut ni adalah qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadi. Qaul qadim iaitu pandangan-pandangan dia ketika di Iraq, dan juga qaul qadim, qaul jadid iaitu pandangannya ketika di Mesir. Cuma dalam yang fatwa adalah pendapat-pendapat dia yang jadid. Cuma ada beberapa masalah difatwakan dengan pendapat qadim. Antaranya yang ni lah. Yang ni iaitu berkenaan dengan akhir waktu maghrib. Maghrib itu sampai bila? Jadi atas pendapat yang mukhtar, yang terpilih, akhir waktu maghrib itu ghurub asy-syafaqil ahmar. Kita kata apa? Terbenamnya syafaq mega merah. Jadi bila matahari ini, matahari ini terbenam. Matahari ini terbenam kan masih ada lagi pancaran-pancaran tu kan. Dia punya merah-merah tu. Okey, hilang merah tu, maka masuklah berakhirlah waktu maghrib dan masuk waktu isyak. Ini pendapat yang mukhtar, iaitu pendapat qadim. Adapun pendapat jadid, waktu maghrib itu singkat sangat. Iaitu waktu maghrib itu iaitu kadar azan, kadar taharah, bersuci, lepas tu tutup aurat, lepas tu azan, lepas tu iqamah azan, lepas tu sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, lepas tu sembahyang iqamat, lepas tu sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas tu sembahyang selepas dia 2 rakaat. Itulah waktu maghrib dah. Lepas tu habis. Waktu qaul jadid dia sekejap. Adapun yang ni, yang kita duk pakai sekarang ni qaul qadim. Tu waktu maghrib. Kemudian waktu isyak. Bismillah. Wa awwal waqtil isya'i ghurub asy-syafaqil ahmar. Jadi habis waktu maghrib, maka masuklah waktu isyak. Dan awal waktu isyak terbenamnya syafaq merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Dan akhir waktu isyak terbitnya fajar shadiq. Jadi fajar ni ada dua tersebut, itu ada nama dia fajar shadiq, ada nama dia fajar kadzib. Ada shadiq, ada kadzib. Beza shadiq dengan kadzib ni apa? Shadiq ni dia sebut situ wahwal muntashiru ardan, iaitu cahaya fajar shadiq ni dia dia berselerak, dia memanjang, ardan bukan panjang, lebar. Adapun kadzib dia muntashir, dia berselerak tapi dalam keadaan tulan, memanjang. Ni dia manjang. Ini cahaya-cahaya dia. Ini kadzib. Tapi kalau shadiq, dia ardan. Dia berselerak macam tu, bukannya memanjang. Ini faham ah? Jadi yang memanjang ni kadzib, yang ardan tu adalah shadiq. Jadi tadi di akhir waktu isyak hilangnya syafaq ahmar. Awal waktu isyak hilangnya syafaq ahmar. Itu awal waktu isyak. Jadi matahari ini jalan sampailah ke sini, dia tak terbit lagi ni. Dia tak terbit lagi matahari. Jadi dia duduk kat bawah ni, ada dah cahaya-cahaya ni. Kan ada cahaya-cahaya tu. Itulah dinamakan fajar shadiq. Tulu
al-fajri shadiq. Terbitnya fajar-fajar shadiq. Tulu' fajar as-shadiq. Kalau matahari duduk atas ni, orang panggil tulu' syams. Sekarang ni baru tulu' fajar shadiq. Dah naik dah cahaya-cahaya putih tu. Hasil daripada cahaya matahari ni. Dia duduk kat bawah lagi, tapi cahaya-cahaya tu dah naik dah. Jadi bila naik cahaya-cahaya tu, maka menunjukkan masuknya waktu, berakhirnya waktu isyak dan masuknya waktu subuh. Wa awwal waqtil isya' ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq wa huwal muntashiru ardan. Wa awwal waqtis subhi, dan awal waktu subuh, yarhamukallah, dan awal waktu subuh tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Tadi keluar cahaya kan? Lepas tu matahari ni naik sampai atas ni, bila dia dah tulu', dia dah terbit, maka waktu tu berakhirlah waktu subuh. Bila dah terbit, berakhirlah waktu subuh. Jadi ini waktu solat, maknanya awqat kulliyah. Adapun awqat juz'iyah tak masuk lagi kot. Nanti insya-Allah dalam Muqaddimah Hadramiyah ada disebut. Tu kita akan masukkan. Kita akan tafsilkan. Wa afdalul a'mal, dan seafdal-afdal amal adalah al-mubadarah, bersegera dengan solat fi awwali waqtiha. Yani bersegera dengan melakukan solat pada awal waktunya. Ini adalah nanti kita akan Muhammad Sayyidina Muhammad, kita akan tengok nanti ada nama dia waktu, ada nama dia waktu fadilah, ada nama dia waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz. Waktu jawaz tu ada jawaz bila karahah, ada jawaz bi karahah, ada waktu tahrim dan sebagainya. Jadi di sini dia kata afdalul a'mal, seafdal amal tu bersegera dengan melaksanakan solat pada awal waktunya. Ini waktu fadilah. Ini waktu fadilah. Iaitu waktu kita bersihkan badan kita daripada najis-najis apa semua, waktu kita taharah, dan juga waktu kita bersiap-siap untuk solat dan tunggu jemaah dan juga sembahyang berjemaah. Itu waktu fadilah dah tu. Itu kata di sini wal ishtighal awwal al-waqti bi asbabis salah la yudayyi'u fadilata awwalil waqt. Jadi dia bersebok-sebok di awal waktu dengan sebab-sebab solat. Sebab-sebab yang ada kaitan dengan solat, maka dia tidak menghilangkan, mensia-siakan atau menghilangkan fadilah awal waktu. Qala Syekh Asy-Syirbini fil Mughni walau ishtaghala awwal al-waqti bi asbabis salah kataharati wal adhan wasatri wa akli luqamin bali sawab asy-syib' kama marra fil maghrib wa taqdim sunnah ratibah sunnatin ratibah au akhara biqadri dhalika inda adabil hajah ilaihi summa ahrama biha hasalat lahu fadilatu awwalil waqt wa la yukallafu al-ajalah ala khilafil 'adah. ويحتمل مع ذلك شغل خفيف وكلام قصير وإخراج حدث يدافعه وتحصيل ماء ونحو ذلك. Jadi kata Syekh Syirbini dalam Mughni, dia kata kalau dia bersebok-sebok di awal waktu dengan sebab-sebab solat seperti taharah, azan, waktu tutup aurat, makan beberapa suapan, bahkan sampai dia kenyang sekalipun, seperti mana dia disebut pada maghrib kama marra fil maghrib, dan juga dia takdimkan sunnah ratibah di sembahyang qabliyah tu. Itu semua dia sibuk dengan benda tu tak menjadikan hilangnya fadilat awal solat. Maknanya dapat fadilah awal waktu, dan dia tidak ditaklifkan untuk ajalah. Ajalah ni yang kata apa, duk gaduh, duk kelang kabut nak cepat dan sebagainya. Maknanya buat macam biasa aja. Tak dituntut ajalah.
khilaf adat dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata wa yusannul ibradu bizuhri fi syiddatil har. Dan disunatkan ibrad. Apa ni? Disunatkan ibrad, kata bersejuk-sejuk macam mana? Apa ni? Ibrad. Maknanya dia tunggu sampai al-hitan, apa ni? Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Dinding-dinding tu dah ada zil. Dinding-dinding tadi dah ada zil. Kan Allah Sayyidina Muhammad tadi kita sebut bila matahari di tengah langit, waktu tu ada tak zil? Tak ada ah, sebab dia duduk tengah langit, mana ada dah zil. Kecuali di tempat ada zil sedikit. Yang tu tak dikira. Sunat ibraq ni maknanya ditakhirkan zuhur sampailah hitan dinding-dinding tadi, bangunan-bangunan tu dah ada bayang. Dah ada bayang. Wa yusannul ibraq bizuhri fi syiddatil har fi kutrin har liman yusalli jama'atan fi masjidin ba'id. Dalam syarah ni disebut al-makna annahu yusannul ibraq. Apa dia ibraq? Wa huwa ta'khirus solah an awwali waqtiha, tapi khusus dengan zuhur. Zuhur sahaja. Jumaat tak termasuk. Jumaat tidak termasuk. Dan solat-solat yang lain tidak termasuk. Iaitu ibraq ni mentakhirkan solat daripada awal waktu ila an yasira lil hitani dhillun, sehinggalah apa ni ada bagi hitan tu, dinding-dinding itu ada zil, ada bayang. Tapi dengan syurutlah antakuna solatu zuhran, solat tu solat zuhur, maka terkeluar solat Jumaat. Dan selain daripada zuhur, daripada baki-baki solat. Dan panah tu panah sangat, betul disebut fi syiddatil har, pada ketika panah yang bersangatan. Dan fi kutrin har, pada negeri-negeri yang panah. Adapun negeri yang sejuk ataupun negeri yang mu'tadil, itu tak dikira, tak cukup syarat. Liman yusalli jama'atan, bagi mereka yang solat secara berjemaah. Di mana dia solat secara berjemaah? Fi masjidin ba'id. Dia solat secara berjemaah di masjid yang jauh. Adapun masjid yang dekat tak termasuk ah. Faham tak? Di masjid yang jauh. Dobit dia macam mana masjid jauh tu? Lagi ada yang cakap Masjid Nur tu pun ana rasa jauh dah. Masjid Amru ni dekat, ataupun Amru ni pun rasa jauh dah. Dobit dia maknanya hasil dengan sebab dia nak pi ke masjid tu, ke tempat solat tu ada masyaqqah. Masyaqqah yang menghilangkan khusyuk ataupun menghilangkan kesempurnaan. Kesempurnaan dia. Itu dobit jauh dia. Maknanya pi tu ada masyaqqah, mana apa ni, yang mana boleh menghilangkan khusyuk dia. Kalau pi dengan Allah Subhanahu wa taala panah-panah lagi ada peluh lah pula, semua dah mayang semua tu ada beri. Sebab tempat solat tu pun beri kesan kepada kita punya solat. Tempat solat tu beri kesan kepada kita punya solat. Ngaji pun panah-panah pun kita tak khusyuk. Dengan panahnya, dengan peluh dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa man akhara as-salah hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bighairi udhrin asa. Ini pun kita sebut dah lah tadi berkenaan dengan orang yang mentakhirkan solat. Wa man akhara as-salah, siapa yang mentakhirkan solat, mengakhirkan solat sehingga jatuh sebahagian solat tu di luar waktu. Maknanya kalau zuhur dia takhirkan 2 rakaat dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu. Akhara salah bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Berbeza kalau dia tidak tadi, tidak tu uzur. Kharijal waqti bi ghairi udhrin asa. Ini tersebutlah tadi yaksam. Lepas tu dia kena qada dengan segera. Wa man lam ya'lam waqtaha wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin, bidirasatin aw hirfatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ni dia nak sebut pula tentang
martabat. Martabat berkenaan masuk waktu. Masuk waktu. Jadi dia kata wa man lam ya'lam waqtaha, barang siapa yang tidak tahu waktu solat, dia tak tahu waktu solat, dia mahbus contohnya, dia dikurung, dia dipenjara. Dia dipenjarakan di tempat yang dia tak tahu, duduk dalam bilik gelap. Jadi dia tak tahu dah masuk waktu ke belum. Tugas pegawai yang orang yang kurung dia pun tak bagi tahu waktu. Wa man lam ya'lam waqtaha, wa man lam ya'lam waqtas salah. Maka orang ni apa dia perlu buat? Wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi. Jadi sebelum ni kita dah sebut dah berkenaan dengan maratib ma'rifah dukhulil waqt. Ada 3. Martabat pertama, martabat kedua dan juga martabat yang ketiga. Jadi martabat yang pertama dia yakin, dia tahu sendiri al-ilmu bidukhulil waqt. Dia ada ilmu, yakin dengan masuknya waktu. Boleh ya? Boleh ya? Maratib ma'rifah dukhul al-waqt. Jadi al-martabatu al-ula al-ilmu bidukhuli al-ilmu bidukhuli al-waqt. Al-ilmu binafsihi bidukhuli al-waqt. Wa misluhu ikhbaru siqatin an ilmin. Dan seumpama al-ilmu binafsihi ni, dan seumpamanya al-ilmu bidukhulil waqt ni, iaitu ikhbaru siqah an ilmin, iaitu ikhbar, ada perkhabaran, ada kenyataan daripada seorang yang siqah, yang dia tahu masuk waktu tu dengan ilmu, dengan yakin. Dia tahu masuk ilmu, dia yakin, dia tahu masuk waktu tu dengan yakin sendiri, lepas tu dia bagi tahu kita. Ini termasuk dalam martabat yang pertama. Pertama ni dia tahu sendiri. Memang dia tengok matahari dan sebagainya, dan dia pandai tengok masuk waktu tu. Ataupun dia, Allah sallallahu alaihi dia ukur apa ni, bayang ke apa ke. Jadi al-ilmu binafsihi bidukhulil waqt. Dan seumpama dia juga ikhbar, iaitu kenyataan ataupun perkhabaran seorang orang yang siqah, dia bagi tahu tentang, dia bagi tahu tu dengan daripada yakin, daripada ilmu. Dan wa fi ma'nahu azan al-muazzin al-arif. Dan pada maknanya juga, iaitu azan seorang muazzin yang arif tentang waktu. Azan, orang yang azan muazzin, dan muazzin tu dia arif, dia tahu bila masuk waktu. Al-martabatu as-saniyah. Ini yang disebut dalam kitab tu. Yang disebut dalam kitab ni martabat yang kedua. Sebab dia kata apa? Wa man lam ya'lam waqtaha. Maknanya dah luput dah martabat yang pertama ni, maka dia akan berpindah kepada martabat yang kedua. Wa man lam ya'lam waqtaha wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi, ay fi ma'rifati dukhulil waqt. Jadi barang siapa yang tak tahu waktu solat, maka wajib ke atasnya dia ijtihad pada mengetahui masuk waktu. Zan dukhulil waqti bi ijtihad. Tadi dia yakin, yang kedua ni dia zon. Dia zon masuk waktu dengan ijtihad dia. Dia zon masuk waktu dengan ijtihad dia. Cuma di sini dalam kitab ni dia sebutlah contoh antara ijtihad dia,
iaitu sama dengan bidirasatin ay biqiraatin. Dia tahu dah biasanya dibaca satu juzuk ni bila dia habis satu juzuk maghrib, lepas solat maghrib, biasanya lepas masuk waktu maghrib dia semayang, lepas tu dibaca satu juzuk, memang masuk waktu isyak. Jadi di situ dia ijtihad. Dia ijtihad ataupun dia ada wirid. Dia ada wirid dia akan zikir dulu subhanallah alhamdulillah 1000 kali ke, la ilaha illallah 1000 kali, lepas tu zikir-zikir lain 1000 kali. Habis itu memang dia kata dalam bila dia sebelum dia habis zikir tu memang masuk waktu dah. Sebelum ni memang macam tu. Jadi dia ada wirid dia. Ataupun jahitan khiyatah disebut. Maknanya orang ni selalunya bila dia buat dua baju, lepas mayang zuhur dia jahit dua baju, masuk waktu asar. Jadi dia akan ijtihad dengan pekerjaan dia itulah. Kalau apa ni dirasah, hirfah contohnya khiyatah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, nganyam ke apa-apa mula pekerjaan. Itu contoh-contoh dia yang dia boleh gunakan untuk ijtihad masuk waktu tu. Wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin, dengan dirasah ataupun qiraah au hirfatin ataupun pekerjaan seperti menjahit dan seumpamanya lah. Dan yang ketiga martabatus salisah taqlidul mujtahid indal ajzi anil ijtihad. Taqlid al mujtahid inda ajzi anil ijtihad. Hak pertama tak boleh. Nak ijtihad pun lemah nak ijtihad. Waktu tu dia taklid orang yang boleh ijtihad. Wa man fatahu fardun bighairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawr. Yang ni pun kita dah sebut dah sebelum tadi berkenaan dengan uzur solat tadi, iaitu kalau orang tu uzur dia tu uzur yang dibenarkan pada syarak, maka dia tidak wajib qada' dengan segera. Tapi kalau uzur dia tersebut bukan uzur yang dibenarkan pada syarak, maka dia wajib qada' dengan segera. Macam tadi kita sebut naum dan juga nisyan. Jadi naum ada dua keadaan, sama ada dia tidur an-naum qabla al-waqt, qabla dukhulil waqt, dengan naum ba'da dukhuli al-waqt. Jadi ada dua keadaan, ada satu keadaan dia berdosa dan dia wajib qada' dengan segera. Iaitu dia tidak masuk waktu dah dan dia yakin kalau dia tidak ni dia akan bangun luar waktu. Maka dia berdosa dan dia wajib qada' dengan segera. Begitu juga masalah nisyan. Iaitu nisyan yang disebabkan dia lupa disebabkan perkara-perkara yang ditegah. Dia buat perkara-perkara yang ditegah. Sama ada perkara itu perkara haram ataupun perkara makruh. Maka dia berdosa dan wajib qada' dengan segera. Wa man fatahu fardun bighairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawr. Adapun disebabkan uzur, maka macam tadilah kita sebut tidak wajib qada' dengan segera. Segera tu lebih elok. Wa tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Ini nak masuk al-awqat al-manyi anha. Waktu-waktu yang haram solat waktu tersebut. Dan jarang solat pada waktu tersebut. Jadi waktu-waktu yang dilarang solat ada 5. Dia kata wa tahrumu as-salatu fi khamsati awqatin, dan diharamkan solat pada 5 waktu. Diharamkan solat pada 5 waktu. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, wa inda listiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula, wa inda al-isfirari hatta taghruba, wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu, wa ba'da salati al-asri hatta taghruba. Dan kelima-lima waktu ni al-awqat al-manhiyu anha ni kita bahagikan kepada
kepada dua sebelum ni. Satu tata'allaq bil zaman dan satu tata'allaq bil waqt. Al-awqat al-manhi anha. Waktu-waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan solat pada waktu tersebut. Solat apa? Nanti kita akan sebutkan. Bukan semua solat. Ada solat-solat yang tertentu. Kita dilarang untuk solat pada waktu yang akan disebutkan ni. Dan waktu tersebut ada yang waktu dia berkait dengan, ada waktu-waktu yang berkait dengan masa. Ada yang berkait dengan perbuatan. Al-awqat ni yang pertamanya tata'allaq bi zaman. Dan yang kedua tata'allaq bil fa'il. Ini di sini ada 3 waktu, di sana ada 2 waktu. Yang pertama, waktu yang kata berkait dengan masa ni, waqt tulu' asy-syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua, waktu istiwa fi ghair yaumi al-jumu'ah hatta tazula. Dan yang ketiga, apa dia? Waktu asfirar syams. Kan? Ni waktu tulu' syams, ni waktu al-isfirar. Waktu kekuning-kuningan tu. Hatta taghruba syams. Baik. Ni tiga ni dia berkait dengan waktu, dia berkait dengan masa. Yang pertama, waktu ataupun masa terbit matahari. Masa terbit matahari. Kan tadi kita tunjuk waktu solat tadi. Waktu solat tadi kan matahari sebelum dia naik, dia dekat sini, dia belum lagi terbit. Baru ada dia punya cahaya-cahaya dia tu. Waktu tu masuk waktu subuh. Lihat, waktu tu masuk waktu subuh. Matahari tak naik lagi. Bila matahari dah naik, maka waktu tu habis waktu subuh. Bila matahari dah naik, tulu' syams, waktu tu habis waktu subuh. Bila habis waktu subuh, bolehlah kita nak solat sunat waktu tu? Tak boleh solat sunat. Waktu tu waktu larangan. Waktu tulu' syams sampai bila larangan? Hatta tartafi'a qadar rumhin. Jadi dia naik dah sikit, dah tulu'. Tapi dia belum naik qadar segala. Kita biar dia naik dulu, agak-agak pada pandangan mata kita qadar segala. Dah berlalu dah. Itu ulama takdirkan dalam 16 minit. Bila dah masuk je, bila dah habis dah subuh, kita tengok waktu subuh ada jam tu, katalah habis 6 suku. Jadi selepas 16 minit tu, maka barulah boleh solat sunat. Maksudnya selepas 16 minit tu dah tartafi' qadru rumhin. Boleh faham? Jadi waktu dia naik sikit tadi, waktu dia naik sikit itu, waktu tu dah habis subuh dah. Jadi tak boleh solat sunat sebab waktu tu waktu larangan.
Lepas habis subuh tu waktu larangan. Larangannya sampai bila? Sampailah matahari tu naik kadar segala. Kadar dalam 6 minit. Jadi lepas habis subuh tunggulah 16 minit, barulah lepas tu nak sembahyang duha ke, nak sembahyang solat yang lain lah. Solat sunat mutlak ke. Solat duha memang ada waktu. Solat sunat duha memang tu lepas tu masuk waktu dia. Kita akan tengok lagi solat-solat yang dilarang. Solat apa? Baik. Yang kedua, waktu istiwa. Ini pun sama macam tadi ya. Waktu istiwa. Matahari duduk kat tengah-tengah ni. Dia duduk kat tengah-tengah langit, waktu tu waktu istiwa. Tapi ada istisna satu fi ghairi yaumil jumu'ah, pada selain hari Jumaat. Hari Jumaat tak apa. Hari Jumaat tidak mengapa. Dia waktu ni sekejap sangat. Tapi waktu ni cukup untuk kita takbiratul ihram. Cukup untuk kita jatuhkan takbiratul ihram, pelakukan takbiratul ihram pada waktu ni. Dia waktu dia sah ya. Waktu bila larangan ni sampai bila? Hatta tazul. Sehinggalah dia kata hilang, tergelincir. Yang ketiga, waktu lisfirar hatta taghruba syams. Ini waktu dekat waktu maghrib. Matahari tu dah ke sini, dah mai dah nak dekat terbenam dah. Kan sebelum tu ada kekuning-kuningan. Kita kata setengah jam, 20 minit lagi sebelum nak masuk waktu maghrib. Waktu kekuning-kuningan tu, itu waktu larangan. Waktu larangan. Sampai bila? Hatta taghruba syams. Sampailah terbenam matahari. Itu 3 waktu tata'allaq bi zaman. Adapun 2 lagi waktu, maka dia berkait dengan perbuatan. Iaitu ba'da fi'li as-subhi. Ba'da fi'li subhi hatta, pada sebelum ni kita tulis hatta tatlu' asy-syams. Dan yang kedua, ba'da fi'li al-asri hatta taghruba asy-syams. Yang ni dia berkait dengan perbuatan. Dia berkait dengan perbuatan. Yang pertama, selepas menunaikan solat subuh ataupun selepas melakukan solat subuh. Dan yang kedua, selepas melakukan solat asar. Jadi, Wa sallallahu alaihi wasallam, ana solat subuh, saya katalah subuh pukul 5. Jadi ana solat subuh pukul 5.30. Lepas tu sahabat seorang ni solat subuh pukul 5.10. Subuh pukul 5, dia sembahyang 5.10. Ana sembahyang 5.30. Jadi apa ni, sahabat ni yang sembahyang 5.10 ni haram dah untuk dibuat solat sunat selepas tu. Ana tak haram lagi. Sebab ana belum solat subuh lagi. Adapun di sisi dia dah. Sebab pengharaman ni berkaitan dengan perbuatan. Jadi dia dah buat dah perbuatan solat subuh tersebut. Jadi haram untuk dia solat sunat selepas tu. Adapun ana 5.30 ana sembahyang. Jadi 20 minit tadi antara 5.10 sampai 5.30 tu ana boleh solat sunat situ. Sebab dia berkaitan dengan perbuatan. Anda tak buat lagi perbuatan solat subuh. Sampai bila pengharaman tu? Hatta tatlu' asy-syams. Sampailah terbit matahari. Bila terbit matahari, ada pula pengharaman satu lagi kat sini. Tadi pengharaman berkaitan dengan perbuatan. Lepas tu ada pengharaman sini dah waktu tulu'is syams. Jadi tak boleh lagi ya. Kena tunggu 16 minit. 16 minit lepas tu baru boleh solat. Yang kedua, ba'da fi'lil asri, selepas melakukan solat asar sehinggalah terbit matahari. Sehinggalah terbenam matahari. Sehinggalah terbenam matahari. Jadi siapa yang solat, ada orang solat pukul 6, ada orang solat pukul 5. Jadi yang solat pukul 5 haram untuk dia solat sunat dah. Yang solat pukul 6 dalam masa pukul 5 sampai pukul 6 tu boleh dia solat sunat lagi. Sebab dia berkait dengan perbuatan. Sampailah terbenam matahari.
Cuma bila sampai waktu isfirah ni ada dua. Faham tak? Ada dua. Satu yang berkait dengan waktu, satu yang berkait dengan perbuatan. Wa tahrumus salatu, kita baca ni kitab, wa tahrumus salah fi khamsati awqatin, dan haram solat pada 5 waktu, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika terbit matahari sehinggalah dia naik qadar rumah, qadar segala, wa inda istiwa, dan ketika istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah, selain hari Jumaat, sehinggalah zawal, sehinggalah tergelincir matahari, wa indal isfirar, ketika kekuning-kuningan itu sehinggalah terbenam matahari, wa ba'da solati subhi, selepas solat subuh sehinggalah terbit matahari, wa ba'da solatil asri, dan selepas solat asar, hatta taghruba, sehinggalah terbenam matahari, Cuma di sana ada istisna tempat, iaitu di haram Makkah. Jadi di haram Makkah boleh solat walaupun pada waktu-waktu yang terlarang ni. Boleh solat walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa fi hadzal bait wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Jangan, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu halang seorang pun yang tawaf di Baitullahil Haram ni dan solat pada bila-bila waktu pun, waktu malam ataupun waktu siang. Maka diistisnakan di haram Makkah. Adapun haram Madinah tidak. Tak samalah. Haram Makkah aja. Istisna pada haram Makkah. Kemudian kata musannif, wala yahrumu fiha ma lahu sababun fil hal, katahiyatil masjid wal kusuf duna rak'atai istikharah. Ini nak bagi tahu ni, kita nak masuk dia nak sebut, kata bukan semua solat tu yang diharamkan, ada solat yang tidak diharamkan. Okey, padam. Baik. Jadi as-salawat ada faraid, ada solat-solat yang wajib dan ada nawafil. Ya. Nawafil pula ada dua. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad terbagi dua. Muqayyad biwaqt dan juga muqayyad bisabab. Dan sabab ni terbagi tiga. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqarin, ada sebab mutaakhir. Buat macam ni. Boleh ya? Jadi as-salawat, ada solat fardu dan ada solat sunat. Ada solat fardu dan ada solat sunat. Dan solat sunat terbagi kepada dua. Sama ada solat sunat itu solat sunat muqayyad dan solat sunat mutlak. Dan muqayyad pula ada dua, sama ada solat yang dikaitkan dengan waktu dan ada yang dikaitkan dengan sebab.
Solat fardu makruhlah 5 waktu tu. Baik. Solat sunat muqayyad dengan waktu seperti solat sunat duha, ar-rawatib dan seumpamanya lah yang berkait dengan waktu. Ini berkait dengan waktu. Kemudian yang muqayyad dengan sebab, dia ada 3. Sebab-sebab, terkadang sebab tu mutaqaddim dan terkadang sebab tu muqarin. Ada sebab, ada solat, dia jalan sekali. Ada yang sebab dia mutaqaddim, ada yang sebab dia sekali, dan ada sebab yang mutaakhir. Sebab mutaqaddim macam mana? Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk, kita wuduk dulu, kita solat dulu. Kita wuduk dulu. Jadi sebab dia sebelum solat. Ada sebab dulu, ada wuduk, lepas tu baru solat. Tahiyatul masjid. Kita semayang dulu ke kita masuk masjid dulu? Kita masuk masjid dulu. Jadi ada sebab dulu, baru ada solat. Itu sebab mutaqaddim. Tahiyatul masjid. Sunatul wudu. Contoh. Boleh tengok lagi ya. Dalam syarah tu boleh tulis. Yang kedua, sebab muqarin. Ada sebab dan juga dengan perbuatan. Dia berserta. Solat dan perbuatan. Seperti solat istisqa. Istisqa, lepas tu al-kusuf, kusuf dan juga khusuf. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu contoh solat sunat yang sebab dia naflun, bisabab yang sebab dia muqarin. Adapun mutaakhir, contohnya apa mutaakhir? Sunat istikharah. Kita istikharah dulu ke baru solat atau kita solat dulu istikharah? Kita solat dulu baru kita istikharah. Boleh ya? Begitu juga solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Ni solat ni lah, anda tulis ihram. Ini solat sunat ihram. Jadi kita akan solat dulu, selepas tu baru kita ihram. Sama je. Lepas tu apa lagi ya? Puasa sunat Ramadan. Safar. Kita solat dulu baru safar. Okey. Solat sunat mutlak. Solat sunat yang tidak ada apa-apa kait. Semata-mata nak solat ya. Semata-mata nak solat. Ini penting ni. Kita tahu sebab nanti kat martabat niat nanti semua ada kaitan dengan benda ni. Yang kita mengaji martabat niat ada 3. Dalam Safinatun Najah sebut apa? In kanati solatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Wajib ada 3 benda pada niat. Wajib ada 3 benda. Wajib ada usolli. Wajib ada usolli iaitu tak apa ni qasdul fi'li, iaitu qasdkan perbuatan kita nak semayang. Lepas tu wajib sebut fardha, fardiyah, dan wajib ta'yin, fardha zuhri. Kena ada 3 perkara pada niat solat fardu. Tapi in kanat apa dia? In kanati solatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wa fardiyatu. In kanat naflan, in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu faqat. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Sebut usolli, lepas tu ta'yin jenis solat. Tak wajib sebut sunat apa. Tak wajib sebut sunat tu. Sebut usolli ad-duha. Usolli qabliyata az-zuhri. Dia ta'yinkan jenis solat. Buang. Kemudian in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau solat sunat tu solat sunat mutlak, sekadar usolli je. Angkat takbir usolli. Aku nak solat. Tak ada apa-apa sebab. Semata-mata nak solat. Nak habiskan waktu kita dengan ibadat solat. Okey, itu berkenaan dengan niat. Cuma sekarang ni berkenaan solat mana yang tak boleh solat
pada waktu-waktu larangan. Yang tak boleh solat pada waktu-waktu larangan, solat sunat mutlak dan juga solat sunat muqayyad yang sebab dia mutaakhir. Adapun solat fardu boleh. Solat sunat muqayyad biwaqt boleh. Muqayyad bisabab yang sebab dia mutaqaddim boleh, muqarrin pun boleh. Boleh faham ah? Jadi yang haram tu solat sunat mutlak dan juga solat sunat muqayyad yang mana sebab dia mutaakhir. Batu kata musannif rahimahullah, mana dia? Wala yahrumu fiha, ay wala yahrumu fi hadhihi al-awqat, dan tidak haram pada waktu-waktu ni ma lahu sababun fil hal, iaitu solat, ma tu kena pada solat lah, solat yang baginya sabab fil hal. Maksud sabab fil hal iaitu ma lahu sababun ghair mutaakhir, iaitu sebab yang sebab dia bukan mutaakhir. Jadi kalau selain daripada sebab mutaakhir, sebab muqarrin ataupun sebab mutaqaddim, ataupun sebab mutaqaddim, jadi boleh. Faraid pun boleh. Contoh dia apa? Fil hal ni pada waktu sekarang ni lah. Sekarang. Katahiyatil masjid. Seperti tahiyatul masjid. Boleh sebab dia mutaqaddim. Wal kusuf. Ni sebab dia muqarrin. Duna raka'atayil istikharah. Tidak 2 rakaat istikharah. 2 rakaat istikharah tak boleh. Sebab dia mutaakhir. Wa yahrumu ibtida'us salati ba'da su'udil khatibi fil jumu'ah 'alal mimbar ghairat tahiyyah. Ini pentinglah ambil. Kita kena ambil tahu. Setengah orang dia dah ada dalam masjid. Dia dalam masjid. Lepas tu bila khatib naik atas mimbar, baru dia sibuk nak semayang. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Adapun dia datang lewat, khatib tengah berkhutbah, yang tu disunatkan dia sembahyang 2 rakaat. Tapi disunatkan dia takhfifkan solat dia. Ni nak beritahu orang dia ada dalam masjid dah. Imam tok khatib naik, barulah dia nak bangun. Ini seolah-olah dia i'rad, dia berpaling daripada khatib. Tak ada adab. Satu tak ada adab lah. Dan satu lagi seolah dia nak berpaling daripada khatib tersebut. Jadi haram hukum dia. Wa yahrumu ibtida'us salah, memulakan solat selepas su'udil khatib, selepas khatib naik atas mimbar fil jumu'ah. Fil jumu'ah 'alal mimbar. Ghairat tahiyyah. Kecuali tahiyah, selain daripada tahiyatul masjid. Di sinilah dulu Syekh dia pernah buat iskal. Buat iskal bila nak semayang berkenaan semayang ni berkenaan tahiyah masjid, tapi ni berkaitan dengan qabliyah Jumaah. Berkaitan dengan qabliyah Jumaah. Bila nak semayang qabliyah Jumaah? Sebab dalam mazhab kita Syafi'i ada khilaf. Dalam mazhab kita ada qabliyah Jumaah, seperti mana adanya qabliyah Zuhur. Tapi bila nak semayang? Jadi anak duk tasawur kat Malaysia. Kat Malaysia kan bukannya masuk waktu tu terus azan, khatib naik. Bukan. Waktu masuk waktu khatib naik, lepas tu azan. Kalau kita lewat sikit. Kalau kita azan, lepas tu azan masuk waktu, lepas tu dia bagi masa semayang, Tok Bilal tu bersemayang, lepas tu baru khatib naik. Betul tak? Yang perasan 46 macam tu lah. Maknanya Bilal tu akan azan, lepas tu dia akan semayang sunat. Jadi yang lain-lain pun waktu tu orang akan bangun. Orang tadi tengah duduk tunggu, ataupun ada setengah masjid-masjid, surau-surau dia buat ceramah dulu. Lepas tu semua dah bangun semayang, duduk dah, barulah Tok Khatib naik, lepas tu Bilal akan azan sekali lagi. Sama juga macam Sudan. Sudan pun dia bukan ikut waktu tu, masuk-masuk waktu terus azan dan khatib naik dan azan. Tak sama. Sini lagi hebat, dia sebelum waktu terus. Baik. Biarlah. Adapun kalau macam di Saudi, masuk waktu tu khatib akan naik atas mimbar, lepas tu azan. Azan tu dalam waktu. Jadi waktu tu bila nak sembahyang qabliyah?
Tak ada nak sembahyang qabliyah. Bila Syekh tanya kalau tak ada waktu, sembahyanglah selepas dah. Selepas solat. Nak jawab sembahyang selepas solat ah. Sebab Allah sallallahu alaihi wasallam apa ni waktu qabliyah kan habis dengan berakhirnya waktu zuhur. Jadi cuma apa yang disebut ada mufti daripada negeri mana atau mau dia buat apa ni, dia bagi tahu bahwasanya masa pada zaman Rasulullah SAW tu maknanya bukanlah mundhabit tepat-tepat. Maknanya tepat-tepat masuk waktu tu terus azan seperti mana di setengah tempat. Jadi Saudi nak tengok macam itulah masuk waktu memang azan dan apa ni khatib akan khutbah. Tempat kita ada masa untuk kita sembahyang. Bab azan yang pertama tu dalam waktu keluar waktu tu ada khilaf. Di situ ada khilaf. Kat Malaysia dalam waktu kan dua-dua kan. Sebab tempat mana perasan dalam waktu. Dia akan azan dulu sekali, lepas tu dia akan sembahyang qabliyah. Lepas tu dia akan azan sekali lagi. Faham tak? Perak. Ha? Sana? Bocor dipilih. Dia azan sebelum waktu kan? Ke satu kan? Satu kan? Jadi bila Muhammad Sayyidina Muhammad nak bagi tahu kat sini ya, hukumnya bila khatib dah naik atas mimbar, waktu tu tidak boleh lagi untuk kita solat, kita mulakan solat. Apa-apa solat. Kecuali orang yang baru datang. Orang yang baru datang apa ni khatib tengah berkhutbah, maka boleh dia buat solat sunat tahiyat masjid dan dia takhfifkan solat dia. Adapun orang memang dah ada dalam masjid, maka tidak boleh dia solat. Waktu tu lah dia nak buat qabliyah. Dah naik dah waktu tu nak main qabliyah, waktu tu nak main sunat-sunat yang lain. Tak boleh. Adapun musalli yang dia tengah solat, lepas dia solat tu tiba-tiba khatib naik. Maknanya dia solat tu sebelum khatib naik. Yang kita kata tak boleh tadi, haram tadi, khatib naik barulah dia nak solat. Ini tak, dia dah solat dululah barulah khatib naik. Waktu tu dia peringankan solat dia. Jangan memanjang-manjang, dia cepatkan habis dia lah. Baik, habis. Dalam apa ni Wasallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam ni disebut riwayat antara dibawa datangnya riwayat Ibnu Majah. As-sallaita, dia kisah ni pasal dengan Sulaik ni lah, ya Sulaik kum farka' raka'atain wa tajawaz fihima. Dalam riwayat summa qala idza ja'a ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub falyarka' raka'ataini wal yatajawaz fihima. Apabila seorang kamu datang pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia rukuk, masuk rukuk situ solat. Maksudnya min itlaqil juz' wa iradatil kull. Sebab rukuk merupakan satu juzuk daripada solat. Fal yarka' ay fal yusalli, hendaklah dia solat 2 rakaat, wal yatajawaz fihima, dan dia takhfifkan, peringankan pada kedua-dua rakaat tersebut. Akhrajahu Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Majah as-sallaita rak'ataini qabla an taji. Adakah kamu solat 2 rakaat sebelum kamu datang? Jadi sebelum mai masjid tak? Bukan masjid. Jadi bila sebelum mai solat apa tu? Qabliyah. Qabliyah.
masalah khilaf. Faslun fi man tajibu salatu alaih. Sikit ya. Kata musannif rahimahullah, faslun fi man tajibu salatu alaih. Tajibu salah ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin wa yajibu ala alwali an ya'mura as-sabiyya biha li sab'i sinin wa yadribahu ala tarkiha li 10. Baik, sebelum kita mula ni, kita nak sebut balik apa yang kita dah sebut pada pengajian Safinah dulu. Ma yata'allaqu bis-salah, iaitu perkara-perkara yang berkait dengan solat. Ada yang dinamakan syurut, ada yang dinamakan arkan, ada yang dinamakan ab'ad, dan ada yang dinamakan sunan. Ini antara tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan kita akan mengaji. Ada namakan syurut, syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, sunat ab'ad, iaitu sunnah muakkadah yang dituntut, maknanya kalau siapa yang meninggalkan disunatkan untuk sujud sahwi, dan sunan. Ini dia sunat juga tapi ghair muakkadah. Kalau tinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Baik. Kemudian syarat terbagi kepada dua. Syarat wujub dengan syurut wujub dan juga syurut sihah. Syurut wujub dan juga syurut sihah. Syurut wujub dengan syurut sihah. Jadi ada dua. Dan rukun juga samalah, ada rukun qauli dan juga ada rukun fi'li. Qauliyah dan juga rukun fi'liyah. Kita akan masuk satu-satu nanti. Baik. Dan apa yang disebut dalam ni, dia nak sebut pasal apa ni? Faslun fi man tajibus salatu alaih. Dia nak sebut tentang syurut wujub, syarat-syarat wajib solat. Jadi syarat-syarat wajib solat apa dia? Al-Islam, al-bulugh, al-aqlu. Muslim, baligh, akil, dan juga an-naqa. An-naqa anil haid wan nifas. Al-bulugh. Jadi di sini sebut syarat-syarat wajib. Dan nanti di depan pula dia sebut syarat-syarat sah. Mestilah suci daripada at-taharatu minal hadasain. Lepas tu suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Lepas tu suci daripada najis pada pakaian, pada badan. Ini masuk dalam syarat sah. Mau yang di sini dia nak sebut syarat wajib. Syarat wajib, orang tu mestilah Islam, orang tu bulugh, dan orang tu berakal dan suci daripada haid dan nifas. Suci daripada ni bagi perempuan lah, suci daripada haid dan nifas.
Faslun tajibus salatu ala kulli muslimin. Wajib solat atas tiap-tiap orang muslim. Maka bila sebut muslim terkeluarkan kafir. Balighin, orang yang baligh sampai umur. Nanti dia akan sebut di depan apa alamat-alamat sampai umur, alamat-alamat bulugh. Yang ni alamat sampai kepada had taklif. Akilin, berakal. Maka tidak wajib atas orang gila. Tahirin, dan juga suci, tak wajib atas orang yang dalam keadaan haid dan juga nifas. Wa yajibu 'alal wali an ya'mura as-sabiyya biha li 7 sinin. Dan wajib ke atas wali, ke atas ayah ataupun ibu, dia suruh anak dia tadi biha bisalah. Bila tu? Bila anak dia sampai umur 7 tahun. Bila anak dia sampai umur 7 tahun. Ini sempurna 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna 7 sinin. Wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata suruhlah anak kamu dengan solat bila mereka tu umur mereka 7 tahun, dan suruh pukul bila umur mereka 10. Wa yadribahu, dan dia memukul anak dia tadi, as-sabi dan sabiyah pun samalah. Semestinya sebut sabi. Ala tarkiha, kerana meninggalkan solat, li ashrin. Was-sabiyatu kas-sabi. Was-sabiyatu kas-sabi. Baik. Dia sebut kat sini. Dan berkenaan dengan darb, iaitu darbu ta'dib. Darbu ta'dib, iaitu kita pukul dia. Maknanya 7 tahun tu kita suruh dulu. Begitu juga bukan saja solat. Yang selain daripada solat pun sama juga, dikiaskan pada solat. Puasa dan juga yang lain-lain. Dan solat, bila kita suruh dia solat, maka kita suruh dia buat benda-benda yang nak sah, benda-benda yang dengannya dah sah solat. Berwuduk. Dan juga apa-apa yang berkaitan lah, tutup aurat dan sebagainya. Itu pun kita kena ajak dia akan sebut nanti di depan nanti. Benda yang perlu ajak. Ini perlu tahulah. Jadi kita yang nak jadi mak ayah ni, kau perlu tahu benda-benda ni. Maknanya sebab kita akan ada anak yang masing-masing nak berkahwin, lepas tu nak ada anak, maka dapat anak. Jadi ni antara benda-benda yang patut diberi perhatian. Kita kenalkan dia dengan agama, kita kenalkan dia dengan al-ma'bud, pencipta dia. Itu suruh pukul. Suruh 7 tahun. Tapi dengan syarat lah dia tamyiz dah. Dengan syarat dia dah tamyiz. Kalau tak tamyiz lagi tak, tunggu sampai dia tamyiz. Dan dia pukul tu ta'dib, maknanya pukul untuk disebut apa? Pukul mendidik. Pukul untuk mendidik. Bukan pukul sehingga mencederakan. Pukul untuk mendidik. Wa idza balagha as-sabi aw tahuratil haidu aw an-nufasa'u aw afaqa al-majnun qabla khurujil waqti biqadri takbiratin wajaba qada'u tilka as-salah wa yajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha idza kana dhuhran aw maghriban. Di sini nak sebut pasal apa? Di sini dikenali sebagai masalah zawal al-mani'. Dia ada dua. Ada masalah zawal mani', ada masalah turu al-mani'. Ini dengan masalah zawal al-mani'. Satu lagi masalah turu wil mani'. Dia ada dua. Ataupun disebut husul. Cuma sekarang ni dia nak sebut
yang masalah pertama. Ni masalah zawal al-mani'. Jadi kata musannif rahimahullah, wa idza balaghas sabi, apabila baligh budak-budak. Jadi tadi dia budak-budak, dia tak baligh lagi, dia tak wajib lagi solat. Faham tak? Jadi dia tak wajib lagi solat. Jadi bila baligh, maka sebab ada manik yang menyebabkan tak wajib tadi dah hilang. Dia dah baligh, yang apa yang menyebabkan dia tak wajib tadi dah hilang. As-saba tadi dah hilang dah. Au tahuratil haidu awin nufasa. Begitu juga, ataupun suci perempuan haid dan juga perempuan nifas. Perempuan yang dalam keadaan nifas. Tadi ada manik, ada haid, ada nifas. Lepas tu suci, dah berhenti darah. Darah haid dia dah berhenti, dah nifas dah berhenti. Jadi sekarang ni manik dah hilang. Itu zawal manik. Au afaqal majnun. Tadi tak wajib solat. Sebab ada junun. Ada junun tu. Sekarang ni junun tu dah hilang dah. Afaqal maknanya sedar orang yang gila, dah elok dah. Qabla khurujil waqti. Budak tadi dia balik sebelum keluar waktu. Perempuan haid dan nifas tu pun suci sebelum keluar waktu. Orang gila tadi sedar dah daripada gila dia, elok daripada gila pun sebelum keluar waktu. Dan sebelum keluar waktu tu kadar takbirah. Satu kadar masa yang cukup untuk diangkat takbir Allahu Akbar. Sekejap sangat. Baik, bila macam tu, idza balagha, semua ni wajaba qada'u tilka solah. Mereka ni wajib qada' solat tersebut. Faham? Jadi budak tadi dia balik, katalah seminit lagi ataupun 30 saat lagi sebelum waktu asar. Perempuan tadi suci 30 minit, 30 saat. 30 saat lagi sebelum waktu asar. Perempuan haid nifas ni dia suci berhenti darah 30 saat lagi sebelum waktu asar. Orang gila ni sembuh daripada gila 30 saat lagi sebelum waktu asar. 30 saat tu sempat dah angkat takbir. Masa tu sempat dah angkat takbir? Sempat. Maka dia wajib qada solat tu. Solat Zuhur tadi dia kena qada. Solat Asar tu memang dia kena sembahyang dah dalam waktu. Jadi solat Zuhur tadi dia kena qada. Baik. Bagaimana pula kalau dia perempuan haid nifas tadi ataupun budak tadi ataupun orang gila tadi hilang manik dia tu sebelum waktu maghrib. 30 saat lagi nak masuk maghrib. Hak gila jadi elok. Yang apa ni turun darah, berhenti dah darah, dan budak tadi pun dah balik dah. Dan nak keluar nak masuk maghrib mimpi budak tu. Jadi dah ihtilam, maka dia apa ni 30 saat sebelum maghrib dia jadi orang yang mukallaf. Maka dia wajib qada apa? Dia kena solat lagi 3 solat. Solat maghrib, qada asar, qada zuhur. Faham? Sebab nak sembahyang asar memang tak sempat dah. 30 saat lagi nak habis. Ni faham? Jadi dah masuk maghrib. Dia akan sembahyang maghrib lah. Jadi dia kena qada asar dan juga zuhur. Zuhur pun kena juga lah. Kena juga. Kena juga. Sebab dekat kena kalau dia hilang manik itu pada satu waktu yang mana waktu sebelum dia boleh dihimpunkan dengan dia. Contohnya dia bersih waktu asar. Kalau perempuan haid dan nifas. Dan sebelum dia waktu zuhur, boleh jamak tak dengan asar? Boleh. Jadi dia kena sembahyang asar dan juga qada zuhur. Begitu juga kalau dia bersih waktu isyak. Dia bersih waktu isyak, dia kena sembahyang isyak dan dia qada waktu maghrib. Boleh faham? Sebab apa kena? Sebab waktu asar dan juga zuhur dan juga waktu maghrib dan juga waktu isyak bagi mereka li ashabil uzri ni, bagi mereka yang ada uzur ni merupakan satu waktu. Waktun wahid. Merupakan dikira sebagai satu waktu.
Sebab tu dia kena juga. Sebab tu nanti kalau kita tengok dekat awqat juz'iyah nanti ada waktu uzrin. Ada waktu uzur. Tu tak masuk lagi lah nanti. Jadi lama yang tu. Ni faham ah? Jadi kalau ada perempuan, kok nanti ada apa, kakak ke, mak ke apa ke, kadang-kadang dia pun silap faham yang ni. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau dia suci waktu isyak, dia kena sembahyang maghrib sekali. Dia kena qada maghrib. Kalau dia suci waktu asar, dia kena sembahyang, dia kena qada zuhur. Boleh. Dia kena qada zuhur. Kalau suci waktu zuhur, nak qada apa lagi? Dia tak boleh zuhur sebelum dia, boleh tak dia jamakkan dengan subuh? Tak boleh. Dia sembahyang zuhur sahaja. Kalau dia suci waktu maghrib, maka sembahyang maghrib sahaja. Kalau dia suci waktu subuh pun sama juga, sembahyang subuh sahaja, sebab dia tak boleh jamak dengan sebelum. Ini kata musannif, wa yajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha. Dan wajib juga qada' fardu, solat fardu yang sebelumnya. Sebelum solat tersebut. Idza kana, jadi idza kana al fardul ladzi qablaha tu zuhran atau maghriban. Solat fardu sebelum tu, solat fardu yang sebelum tu adalah solat fardu zuhur dan juga solat fardu maghrib. Maknanya dia bersih waktu isyak ataupun waktu asar. Mafhum? Okay. Itu masalah zawal mani'. Sekarang ni nak sebut masalah turu al-mani'. Wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadru ma yuadda fihi al-fardu summa hadatil mar'atu aw nufisat aw junna qabla as-salah wajaba qada'u tilka as-salah. Tadi masalah tu duduk di depan, awal di belakang, di akhir waktu ada kadar masa yang cukup untuk takbiratul ihram. Tiba-tiba datang manik. Datang manik tu di akhir. Ya. Bukan di akhir, hilang manik. Tadi masalah hilang manik yang pertama, masalah zawal manik. Hilang tu di akhir. Sekarang ni masalah turu al-mani', datang mani'. Tadi mula-mula sebenarnya boleh semayang, lepas tu jadi tak boleh semayang sebab datang mani'. Datang tu pula bila? Datang tu di awal waktu, selepas kadar masa, yang mana kadar masa tu cukup untuk kita solat. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bagi contoh Aminah, masuk waktu zuhur pukul 12. Pukul 12 zuhur. Jadi sekarang ni wajib kat sini, wajib apa? Dalam usul fiqh ada wujub muwassa', ada mudayyak. Di sini wajib muwassa'. Maknanya kita boleh takhirkan, yang penting solat dalam waktu. Maknanya kita boleh solat di awal, di tengah ataupun di akhir. Mana-mana waktu itulah. Dia wajib tapi ada keluasan. Ni faham kan? Okey. Jadi sekarang ni Aminah ni kata, tak apalah dia cakap, nak main Ustaz. Nak tengok cerita, nak tengok Facebook Ustaz ke, ataupun nak masak Ustaz ke. Jadi nak buat benda lain dulu lah. Okay. Dalam setengah jam. 12.30, haid datang. Haid datang. Jadi sekarang ni apa berlaku? Turu al-mani'. Turu ni datang. Masalah datang mani'. Masalah datang mani'. Datang mani' yang menegah daripada solat. Baik, soalan. Solat zuhur tadi wajib tak atas dia? Wajib dah. Maknanya sekarang ni solat zuhur tu dah ada atas zimmah dia. Cuma dia tak solat. Dia berdosa dah tak solat tu? Tak berdosa. Sebab wajib sini wajib muwassa'. Dia boleh, yang penting dia ada azam. Jadi dia boleh buatlah nak solat kat apa ni, mana-mana waktu pun dalam waktu tu. Tapi yang penting dia ada azam nak solat. Cuma tiba-tiba datang mani'. Baik, bila datang mani' tu, waktu tersebut, waktu setengah jam tu cukup dah untuk solat zuhur. Cukup. Jadi bila cukup, maka nanti lepas bersih daripada haid nanti, dia kena qada solat tu. Dia kena qada solat. Jadi dia kena tandalah. Tu dia kaitkan dengan waktu tu. Adapun kalau baru masuk 2 minit. Masuk 2 minit, datang haid. Ataupun masuk 5 minit. Katalah 5 minit tu tak sempat 4 rakaat. Katalah kita kata 4 rakaat 10 minit. Ataupun kata 4 rakaat dalam 6-7 minit.
Baru 3-4 minit masuk waktu datang haid. Jadi waktu datang haid itu 3 minit 4 minit selepas waktu tu cukup tak untuk 4 rakaat? Cukup tak? Tak cukup. Sebab kita kata dia 7 minit 8 minit. Maka waktu tu tak perlu qada. Ni faham? Tak perlu qada. Wa idza dakhala al-waqtu, apabila masuk waktu dan berlalu qadar masa yang boleh ditunaikan pada waktu tersebut fardu solat tersebut. Summa hadatil mar'ah, kemudian perempuan tu datang haid ataupun perempuan tu nufisat, datang darah nifas, au junna ataupun dia gila. Junna qabla solah, dia gila sebelum solat. Wajaba qada'u tilka solah, dia wajib qada' solat tersebut. Dia faham kan? Bismillah. Bahan ni lalu ya. Jalan je. Kemudian dia kata wajibu 'alal aba' wal ummahat wa sayyidil 'abid ta'limu auladihim as-sighar wa 'abidihim ma yajibu 'alaihim ba'da bulughihim, dan wajib ke atas ayah-ayah dan juga ibu-ibu dan juga tuan bagi hamba. Wajib apa? Wajib mengajarkan anak-anak mereka yang kecil-kecil tu dan juga hamba-hamba mereka tu, wajib ajarkan ma yajibu 'alaihim ba'da bulughihim. Wajib ajarkan ke atas mereka apa yang wajib ke atas mereka selepas mereka baligh. Jadi kita nak ajak macam mana kita pun tak kerti, maka jalannya dengan kita pun ngaji. Kita mengajilah. Itu kita punya rumah kita. Itu kita punya negara kita, negara kecil kita. Jadi kita nak jaga. Dia tak mampu negara besar. Ini kita negara kecil ni nak jaga. Nak jaga hak besar ni tak mampu. Jadi kita inilah negara yang kecil ni, rumah kita sendiri. Bina bi'ah dalam rumah tu. Jadi kita mula dengan yang kecil dulu. Lepas tu penting ngaji benda-benda ni. Baru kita pergi ke besar dengan bitadarruj. Salah sekarang ni kita nak terus ke besar tanpa melalui yang kecil. Akhirnya hak rumah rosak, hak lain pun tak dapat. Wa ma yajibu alaihim ba'da bulughihim, apa dia? Ma yajibu alaihim minat taharah, bersuci, solat, puasa dan seumpamanya lah. Wa yu'arrifuhum, dan dia mentakrifkan kepada mereka, dia bagi tahu anak-anak dia ni, dia bagi tahu hamba-hamba dia. Nampak Islam cukup jagalah. Hatta hamba sekalipun sayyid ni kena ajak apa yang haram. Wa yu'arrifum tahrimaz zina, bagi tahu kata zina haram, wal liwat, dan juga liwat haram, wasariqah, mencuri, wa syurbil khamri wal muskir, dan minum arak dan juga apa yang memabukkan, wa tahrimal kadhib, dan bagi tahu juga pengharaman menipu sedikit dan banyaknya, wal ghibah, mengumpat, wan namimah, mengacum. Tahu mengacum? Mengadu domba. Bahasa mudahnya mengadu domba lah, setengah tempat panggil mengacum. Ataupun apa lagi? Apa dia? Batu api ya. Anaknya dia orang salah saya normat. Apa dah? Tak ada, anak tak ingat. Tapi itu antara yang ingat lah. Kedah apa sebut kat mengacum. Terengganu mengacum tak? Pak apa? Macam laga-lagakan orang. Dia mengadu domba. Maknanya dia memindahkan kalam orang pada orang lain, tujuan dia ala jihatil ifsad, untuk nak merosakkan. Jadi dia tahu dah kalau kalam kawan ni, dia pindahkan perkataan si fulan ni kepada si fulan. Tujuannya apa? Akhirnya dia bergaduh. Jadi dia tahu dah kalau dia pindahkan perkataan ni, dia akan jadi bergaduh. Jadi kita ni orang reti ni, maknanya nak buat apa? Tak pindahkan lah. Walaupun kita dengar daripada si fulan, tapi kita tahu kalau kita pindahkan perkataan dia sebut kat ni, sekali dia akan bergaduh. Jadi kita tak pindahkan. Walaupun kita dengar. Aku dengar betul dengan telinga aku. Nak cerita apa semua. Dia tahu saja nak bagi gaduh. Tujuan dia nak ifsad. Jadi tak usah cerita. Itu panggil namimah.
melaga-lagakan orang mengadu domba. Adanya dia kalau sini dia sebut naqlul kalam bi qasdil fitnah, dia memindahkan perkataan dengan qasad buat fitnah. Wa in kana sadiqan fima nuqil. Walaupun dia benar pada apa yang dipindahkan tu. Dia betul, dia cakap betul, memang dia dengar. Tapi buat apa kalau dah tahu dah, sehinggakan syariat pun boleh bagi menipu, laisa bil kadzdzab man yuslihu bainan nas. Tidak dikira sebagai menipu. Dia menipu, maksudnya tak boleh menipu, tapi syariat tak kira menipu yang berdosa. Dia tak kira sebagai penipuan tu penipuan yang berdosa. Sebab islah antara orang yang bergaduh ni lebih besar lagi. Jadi kita nak perelakkan orang, maka kita kata si fulan tu dia sebut, tak tahu dia sebut dia puji-puji hang apa semua. Maknanya walaupun dia tak puji pun, tapi kita cakap dia puji supaya dengan kawan ni dengar, oh aku ni duk mengata dia, tapi dia ni duk puji aku apa semua. Jadi dia dengar benda yang elok-elok. Jadi dia menyebabkan dia punya hati tu dengan kawan tu baik, jadi baik. Maknanya dia menipu tu tujuan nak elokkan antara dua orang yang bergaduh. Dan adalah tempat-tempat dia lagi, tempat-tempat yang dibolehkan menipu. Wa syibhi dzalika. Itu kita lah, apa pun kita lah kena cerdik, kita mengaji ni, kita yang kena cerdik dalam apa tindakan yang kita buat. Wa yu'allimuhum annahum bil bulugh yadkhuluna fit taklif, dan dia mengkhabarkan kepada mereka ni, anak-anak dia, hamba-hamba dia, bahwasanya dengan sebab baligh mereka akan masuk ke dalam taklif, dan masuk dalam bebanan. Wa yu'arrafu sabi alamatil bulugh, dan dia tak diperkenalkan kepada budak-budak tu alamat-alamat bulugh. Jangan malu, kadang-kadang mak ayah nak malu kan. Apa ni ditanya pak hang. Ni tanya mak hang. Wah, pak hang, mak hang. Pening anak. Ni nak cerita malu. Ni nak cerita pula malu juga. Lalah anak didapat daripada sumber-sumber yang bukan-bukan. Jadi ayah tu lah kena bijak sikit. Anak sebenarnya dalam Islam ni macam ni. Kita kalau dah apa ni sampai umur baligh, maka dia diwajibkan sekian cerita. Lepas tu baligh macam mana? Baligh dengan mimpi sampai umur 15 tahun. Kalau perempuan haid, mimpi macam mana? Kalau anak tanya mimpi apa, dia duduk mimpi selalu. Tanyalah mimpi basah, disebut mimpi basah. Dia tak faham dia apa mimpi basah tu, maka perlu dijelaskan apa mimpi basah. Maknanya dia mimpi tu ada benda putih, melekit-lekit ke apa semua, bau macam ni dan sebagainya. Jadi dia diceritakan benda-benda tu supaya anak dia tahu. Jadi tak ada dah dia nak cari sumber-sumber yang bukan-bukan. Sebab hak rumah ni tu dia tak dapat dah. Daripada dia ambil daripada kawan-kawan dia, lagi bahaya. Tambah sekarang ni dengan apa ni kemudahan yang ada ni sangat-sangat mudah. Jadi bagi tahu alamat bulugh. Di sinilah yang apa ni sahib Safinatin Najah dia mulakan dengan alamat bulugh. Kitab dia dimulakan dengan alamatul bulugh. Sebab dengan alamat bulugh seorang tu jadi orang yang mukallaf. Jadi penting kita tahu alamat-alamat bulugh. Wa yu'arrafu sabi alamatil bulugh annaha bi 15 sanatan. Itu 15 tahun ni masalah kalau apa ni bagi laki-laki dan perempuan. Itu laki-laki yang mana dia tidak mimpi, maka dia balik dengan umur 15 tahun. Itu sud dia, penyudah dia. Kalau tak sebelum 15 tu tak mimpi juga, maka umur 15 tahun secara automatik dia jadi baligh. Au bil ihtilam. Ini pun bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, iaitu mimpi mimpi keluar mani. Au bil haid. Bab baliknya mimpi, tak kiralah mimpi ke tak mimpi ke keluar mani, umur dia dah 9 tahun, maka dia dikira sebagai baligh. Au bil haid fil mar'ah. Ini khusus bagi perempuan. Au bil haidi fil mar'ah. Dan wa ujratu man yu'allimuhu hadha fi malihi. Fa in lam yakun lahu mal fa ala man tajibu alaihi nafaqatuh. Jadi dan upah orang yang mengajarkan dia ni, benda-benda tadi yang disebut tadi, taharah apa semua, fardu ain apa semua ni, upah dia ni nak guna harta siapa? Harta anak. Kalau anak tu ada harta, fi malihi, pada harta anak tu. Kecuali kalau anak tu tak ada harta, maka barulah digunakan harta orang yang wajib nafkah ke atas dia. Ayah dia tu lah.
Ayah dia tu kan wajib nafkah atas dia, waktu tu berguna harta ayah. Tapi kalau ada harta, boleh guna harta anak. Cuma ayah-ayah sekarang ni tak gunalah harta anak, dia akan guna harta dia. Cuma nak bagi tahu dalam fiqh kita mengaji, ujrah tu guna harta anak. Sebab boleh jadi anak kaya. Kan? Maknanya mak meninggal, contoh, lepas tu dia dapat warasah ke, ataupun ayah dia meninggal, dia dapat harta peninggalan, ayah dia pula kaya, jadi dia dapat duit banyak. Dia dapat duit banyak, jadi kaya, banyak duit. Mak tak banyak duit pun, dia guna duit anak. Kalau anak tak ada duit pun pakai hak orang yang wajib nafkah ke atas dia. Ini selalunya ayah tu akan bagilah. Maknanya dia guna duit tu yang mana Allah Sayyidina Muhammad, dengan sebab duit itulah anak dia pandai baca Fatihah. Dengan duit tu anak dia pandai buat ibadat dan sebagainya. Maka dia ada saham dia. Dia ada saham dia. Sebab tu ada dalam siapa Syekh dia sebut tu. Dia ada mafhum dia suruh mak ayah ni mubadarah, ajak anak baca Fatihah. Sebab kadang-kadang setengah orang mak ayah dia akan bagi kat orang lain untuk ajak anak baca Fatihah. Yang mana Al-Fatihah tu anak dia akan baca tiap-tiap hari. Solat 5 waktu. Al-Fatihah. Jadi besar pahala dia, yang mana mak ayah dia itulah yang jadi sebab anak dia boleh baca Al-Fatihah. Dia sendiri yang ajak. Berbeza kalau dia hantar pun dapat juga, sebab dia itu memang dia punya kewajipan dia lah kan. Ajak fardu ain apa semua nak sah solat, itu pun salah satu. Tapi bukan dia sendiri yang ajak. Bukan dia sendiri yang mengajak. Ini ambil peluang lah mak ayah ajak anak-anak tu, lepas tu nak bagi tahsin elok lagi, tajwid dan sebagainya, maka waktu tu dia hantar ke guru-guru yang lebih pengalaman. Fa'ala man tajibu alaihi fa illam yakun lahu malun fa'ala man tajibu alaihi nafaqatuh. Wallahu a'lam. Faslun fi syurutis solah. Jadi di sini nak sebut syarat sah solat. Syarat sah solat, lepas tu rukun-rukun solat. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.